Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa zakkirna mimma nasina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dirahmati al-fadhil pengurusi dan seluruh tuan kuasa surau, tuan guru, para alim ulama, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini Allah panjangkan umur kita dan dipertemukan kita dalam majlis yang baik. Orang yang bertemu dalam majlis yang baik di dunia, Allah akan pertemukan pula dalam majlis yang lebih baik di akhirat, insyaAllah. Dan orang yang tidak mempedulikan amalan Allah di dunia, esok akhirat Allah tak pedulikan. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan kehidupan dia sempit. Orang yang tak peduli peraturan Allah, hidup dia sempit. Siapa yang beritahu? Allah. Walaupun tuan tak nampak dia mewah, dia hidup selesa, senang, dah Allah kata hidup dia sempit. Sempit tu sempit pemikiran, sempit jiwa, sempit haibah, berbagai-bagai. Allah saja yang tahu. Dan esok di akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta kedua mata. Bila dibangun daripada mahsyar dalam keadaan buta kedua matanya, na'udzubillah, lalu dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapakah kamu bangkitkan kami dalam keadaan buta mata, sedangkan dunia dulu kami celik? Dunia celik, boleh tengok semua. Lalu Allah Ta'ala menyebut, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu waktu kamu hidup dunia, kami datang peringatan, tapi kamu tak peduli. Tak peduli peringatan, macam orang buta. Orang buta ni dia, saya sekali pergi ceramah dengan persatuan orang buta di Kuala Lumpur. Masa tu jabatan kerajaan banyak kena tekanan, tak berani jemput orang tertentu. Tapi persatuan orang buta jemput saya pun terkejut. Saya pun dapat jemputan dari persatuan orang buta. Saya masuk dalam dewan, tuan-tuan, dia punya takbir, dia bergegak dewan. Masya Allah, saya kata tuan-tuan memang berani. Sebab tuan-tuan tak nampak. Memang orang tak nampak ni tak takut tu kan. Yang kita yang takut ni kan nampak kan. Nampak dia mata spray. Nampak ini, Allah kata bila di dunia, bila Allah hidup celik mata kita, kita tak peduli amarah Allah, tak peduli peringatan Allah, macam orang buta. Lalu Allah bangkitkan pada hari ini dalam keadaan buta di akhirat. Sahabat-sahabat sekalian, malam ini saya cuba mengambil 2-3 hadis Nabi SAW. Mari tadi kat pertama imam kita mengambil satu surah yang sangat menggembirakan Rasulullah, surah Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina. Surah ni turun pada tahun yang ke-6 Hijrah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah 6 tahun kemudian, Nabi SAW bermimpi baginda buat umrah. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran membenarkan mimpi Rasulullah. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sesungguhnya benarlah tentang mimpi Nabi SAW. Allah benarkan mimpi Nabi. Apa dia? Tadkhulunal Masjidil Haram. Nabi akan masuk ke Masjidil Haram, menaikkan umrah dalam keadaan amini, dalam keadaan yang penuh aman, masuk dengan aman. Setelah siang sembahyang subuh, Nabi beritahu para sahabat bahawa malam tadi aku bermimpi kita semua buat umrah masuk ke Mekah dengan aman. Ini berita gembira daripada Allah Ta'ala. Lalu para sahabat bersiap sedia. Sampai di Zulhulaifah dan bin Ali, Nabi SAW pakai ihram, para sahabat pakai ihram umrah, bertolak sampai di Hudaybiyah.
Kemudian Nabi SAW berhenti rehat di Hudaybiyah, mengutus Sayyidina Uthman bin Affan untuk masuk ke Mekah berjumpa pembesar Quraisy, Abu Sufyan, ya, Abu Lahab, Abu Talib, beritahu dia bahawa Nabi datang nak buat umrah. Tiba-tiba, sebagaimana yang biasa tuan terdengar, Nabi tak dibenarkan masuk. Akhirnya Nabi SAW terpaksa balik semula ke Madinah setelah buat perjanjian Hudaybiyah. Ya, dalam perjanjian tersebut Nabi SAW memutuskan mewakili Sayyidina Ali bin Abi Talib sebagai jurucakap bagi pihak Rasulullah, manakala Suhail ialah bagi pihak Quraisy. Dalam perjanjian tersebut, beberapa perkara yang dibantah oleh Suhail diterima oleh Nabi, ya, termasuklah mula-mula bantah perkataan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat perjanjian. Suhail tak setuju. Ya Muhammad, buang Bismillahirrahmanirrahim, tulis Bismikallahumma. Ya, dia tak nak dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia nak dengan nama Allah, Bismikallahumma. Jadi zaman Quraisy tu dia dah guna dah kalimah Allah, dah guna dah masa tu. Kebetulan dia tak mari lagi Malaysia masa tu. Kalau dia mari, dia tak boleh tu. Ya. Tapi masa tu dia tak tahu. Ya. Sebenarnya orang Quraisy guna nama Allah ni biasa. Ya. Mereka bersumpah pun dengan nama Allah. Ya. Quran, sampai Quran menyebut tentang Allah ni bukan Tuhan, bukan eksklusif untuk kita. Ya. Allah ni nama untuk semua. Tuhan sebenar siapa? Allah. Ya. Cuma yang tak betul konsep ketuhanan yang dia buat. Itu dia, bukan kita. Maka tanggungjawab kita membetulkan dia. Sebab tu ada dakwah. Dakwah tu nak membetulkan konsep ketuhanan yang tak betul. Ya. Jadi macam orang bukan Islam mari jumpa kita, ya, dia dekat kata kita, tak apalah Haji, saya doa pada Tuhan, pada Allah supaya Tuhan sembuhkan sakit Haji. Kita kata awak tak boleh sebut Allah. Okeylah, saya doa pada saya punya tokong lah biar awak sembuh. Mana kita nak? Dah sebut nama Allah tak boleh, dia minta doa dengan tokong dia. Ya. Jadi tuan sekalian, tak apalah, itu perbahasan. Jadi ditukar ke perkataan Bismillah, Bismikallahumma. Kemudian surat perjanjian di antara Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, dia bantah perkataan Rasulullah. Suhail bantah. Dia kata, ya Muhammad, kalau kami terima kamu Rasulullah, kami tak lawan kamu. Buang Rasulullah, tukar Muhammad bin Abdullah. Okay. Nabi suruh Sayyidina Ali potong Muhammad Rasulullah, tukar Muhammad bin Abdullah. Ya. Tak apa, buang Rasulullah, tukar Muhammad bin Abdullah. Buang. Ya. Sahabat-sahabat tak puas hati nampak Nabi mengalah, satu-satu Nabi mengalah. Ada sahabat tanya, sampai sahabat tegur, ya, kenapa Nabi mengalah? Padahal sama aja. Muhammad Rasulullah dengan Muhammad bin Abdullah, orang lain ke orang sama? Orang yang sama. Ya. Istilah berbeza. Negara Islam, negara berkebajikan, sama aja. Memanglah bunyi itu lain, tapi kalau orang faham maksud sebenar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Tuhan yang sama. Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, sama aja. Ya. Al-Quran pun Quran lah, Al-Furqan pun Quran juga, Al-Kitab Al-Quran juga. Zalikal kitab la raiba fihi, Alif Lam Mim, Zalikal kitab la raiba fihi. Al-Kitab tu bukan merujuk Al-Kitab Kristian dah. Ya. Al-Kitab Quran, nama berbagai-bagai. Akhirnya bila sampai perjanjian sambung, kami tak benar kamu datang buat umrah tahun ni, tahun depan baru boleh. Ya, tak apalah, ringkasnya. Akhirnya sahabat-sahabat tak setuju, rasa kecewa dengan Nabi. Sampai bila Nabi SAW terima perjanjian yang kalau orang Mekah lari ke Madinah, orang Madinah kena pulang balik. Pelarian tu hantar balik ke Mekah. Tapi kalau orang Madinah lari ke Mekah, orang Mekah tak perlu hantar balik. Nabi terima. Memang kita nampak tak adil, tapi kalau kita fikir, orang duduk dalam negara Islam Madinah, tiba-tiba lari keluar ke negara kafir, baguslah, mesti orang munafik. Mestilah orang ni orang munafik. Kalau orang munafik, apa dia kita simpan dalam negara kita? Baik dia nak lari-lari. Ya. Jadi sebab orang yang tak baik, orang yang baik dia tak akan lari daripada Madinah sebagai sebuah negara Islam.
Kalau dia lari daripada Madinah, mesti orang tak baik. Kalau orang tak baik, biarlah dia. Apa duka cita sangat. Tapi kalau orang Mekah lari, kenapa kena hantar balik? Jawapannya kerana orang Mekah, Nabi tak suruh. Orang yang dah duduk Mekah, dalam keadaan dia tertekan, dia tak wajib hijrah. Kalau mengancam nyawa dia, dia boleh duduk. Tapi kalau lari juga, maknanya iman tu hebat. Orang macam ni hantar di mana pun, dia akan kuat akidah iman dia. Akhirnya Nabi SAW terima. Para sahabat sembelih kambing seekor seorang, bayar dam ihsar, nak tangga ihram, balik ke Madinah. Sedih dah, jalan kaki berminggu, berhari-hari. Ada orang mengatakan 10 hari jalan kaki baru sampai di Mekah. Sampai-sampai tak boleh buat umrah pula. Lalu seorang sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kan kamu mimpi? Bukan kami mimpi, kan kamu yang mimpi kita masuk dengan aman. Nabi kata, memang aku mimpi sungguh. Dan cuma dalam mimpi tu Allah tak beritahu bila. Aku sangka ini kalilah. Itu bahasa kita lah. Kata Rasulullah, aku sangka tahun ini. Sebab dalam mimpi Allah tak beritahu bila. Rupanya yang masuk ke Mekah dengan aman tu tahun depan. Bukan kali ni lah, lain kali. Tak apalah. Jadi oleh kerana itu sahabat-sahabat balik. Sedihlah balik dalam keadaan senyap, masing-masing duka cita, masing-masing tak banyak cakap, ferahnya, kecewanya. Dalam perjalanan balik ni lah ayat itu. Ayat yang dibaca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Masya Allah. Bila ayat ni turun, Nabi panggil para sahabat. Nabi kata, telah turun kepadaku satu surah yang sangat mengembirakan aku. Yang sangat menggembirakan aku, lebih daripada gembiranya terbit matahari hari ini. Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, ni berita gembira daripada Allah Ta'ala. Apa dia? Ya Muhammad, sesungguhnya kami telah buka kepadamu jalan kepada kemenangan sebenar. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tahu tak perjanjian yang nampak tak adil, berat sebelah, Nabi kompromi, Allah kata apa dia? Itulah jalan kepada kemenangan sebenar. Fathan mubina, satu pembukaan yang clear, yang jelas. Pasal apa? Pertama, musyrikin Mekah iktiraf Nabi sebagai pemimpin. Sebelum ni mereka tak iktiraf. Yang kedua, mereka iktiraf Madinah sebuah negara. Yang ketiga, mereka mengiktiraf kedaulatan Madinah dan Nabi Muhammad sebagai pemimpin, orang Islam sebagai rakyat di Madinah. Dan mereka beri, setelah ada pengiktirafan, mereka beri penghormatan, tahun depan boleh buat umrah dengan aman, kami tak akan ganggu. Sebab tu kita bila perjanjian Camp David dulu dengan antara Mesir dengan Israel yang jadi, kita kenapa negara Islam bantah? Kandungan perjanjian tu memang dah tak adil. Ni antara sebab Dr. Mursi ditumbangkan, kerana dilanggar, dibatalkan semua perjanjian, 2-3 perjanjian besar. Termasuklah kawalan sempadan dalam perjanjian Camp David tu. Kawalan sempadan tu, tentera Mesir ronda kawasan sempadan Israel, tak boleh bawa senjata kecuali senjata ringan. Dia bagi 3 zon, termasuklah tanam gandum. Dalam perjanjian tu Mesir hanya boleh keluar 30% gandum. Bila Dr. Mursi naik, dia telah tingkatkan pengeluaran gandum, dia nak sampai 60% pengeluaran gandum. Jangan bergantung dengan mereka. Yang paling bahaya, yang paling besar sekali, dia bila mencadangkan pembinaan sebuah pelabuhan besar di terusan Swiss yang boleh mengancam pelabuhan Jeddah, pelabuhan di Dubai, di Arab, dengan negara Arab yang lain, yang menyebabkan negara Arab terus attack dia kemudian. Tak apalah, itu sampingan. Nak sebutnya, Allah Ta'ala kata ini pengiktirafan. Allah sebut inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami buka bagimu ya Muhammad satu pembukaan yang sebenar, yang jelas. Masya Allah. Untuk apa pembukaan ni? Pembukaan yang Allah kata Allah akan beri jalan kepada kemenangan sebenar. Untuk apa kemenangan Islam? Kita berjuang siang malam nak tengok Islam didaulatkan di atas muka bumi. Bukan kerana berebut jawatan, bukan. Siapa nak pegang jawatan, peganglah, ambil lah. Tapi jawatan ni amanah. Dan kita hidup ni sebagai hamba Allah. Kita datang ke dunia, bumi ni milik Allah.
Oleh kerana ada tuan, bumi ni ada tuan dia, tak boleh kita buat ikut suka kita. Nak buat undang-undang kita buat tak peduli tuan, tak tanya tuan, tak boleh. Nak buat peraturan, nak isytihar cukai apa pun kena tanya sepatah Allah. Kena bukalah Quran, sebab kita orang Islam ada panduan Quran. Untuk apa kemenangan Islam? Kita kata untuk laksanakan Islam, untuk menyuruh yang ma'ruf, untuk mencegah yang munkar. Betul semua tu. Cuma yang Allah nak bagi lain. Ya Allah nak bagi lain. Ya Allah nak bagi apa dia? Yang pertama, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Kemenangan ya Muhammad, untuk Allah ampunkan dosa kamu yang dulu dan dosa yang kemudian. Tuan-tuan tahu tak? Kemenangan Islam kan Allah nak ampun dosa kita. Dosa apa dia? Nah, ayat ni tuju per Nabi. Dhamir alaika liyaghfira laka. Dhamir alaika, dhamir laka, dan dhamir untuk Nabi. Tapi Nabi tak ada dosa, Nabi maksum. Maka ayat ini walaupun tuju per Nabi, sebenar pengajaran kepada kita. Pengajaran kepada kita. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran dilihat daripada lafaz pengajaran yang umum, bukan sebab yang khusus. Macam kita baca tabbat yada abi lahab bin watab, celakalah Abu Lahab. Abu Lahab tak ada dah. Jadi kenapa ayat ni ada lagi? Abu Lahab mana ada? Tak ada dah. Di Malaysia ada nama Abu Lahab? Taman ada taman? Tak ada, tuan-tuan. Tapi perangai Abu Lahab ada. Walaupun tubuh Abu Lahab tak ada. Tuan-tuan buka Quran, yang jumpa cerita tentang Bani Israel. Bani Melayu tak ada. Tapi kalau berperangai macam Bani Israel, sama. Maka kan itu pengajaran dilihat daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Macam Jibril datang jumpa Nabi, hadis Sayyidina Umar Al-Khattab. Satu hari, hadis nombor 2 dalam hadis 40. Datang seorang lelaki pakai jubah putih, duduk depan Nabi, tanya Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu tanda kiamat. Nabi jawab satu. Akhirnya kata Nabi jumpa Sayyidina Umar, ya Umar, adri man sa'il, kamu tahu tak siapa yang datang tanya soalan? Jawab Sayyidina Umar, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasul beritahu. Kata Nabi, dia ni Jibril AS. Kata ni Jibril yu'allimakum dinakum. Yang mari itu Jibril, dia mengajar kamu tentang agama kamu. Tapi Jibril bukan mari mengajar. Jibril mari tanya Nabi, Nabi jawab. Sebenarnya tujuannya untuk beritahu orang lain yang ada. Macam kita nak tanya soalan, kadang-kadang kita malu. Soalan tu remeh-temeh sangat, tapi kalau tak tanya, tak tahu. Nak tanya malu, kan? Zaman Nabi, para sahabat Nabi suka kalau ada orang Badui mari. Sebab orang Badui ni dia tak ada protokol. Dia hentam je tanya soalan-soalan yang tak patut tanya, boleh tanya. Jadi kita pun kadang-kadang tak tahu. Mari seorang tanya, dia kata, Ustaz, tadi saya nak pergi ke surau, saya ambil air semayang 2 kali. Tengah jalan terkentut sekali, batal satu ke batal dua-dua? Ni contoh soalan, kan? Jadi kalau dia tak tanya, kita tak tahu. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan jawapan ni. Jadi yang pertama Allah kata kemenangan Islam kerana Allah nak ampun dosa. Dosa apa dia? Dosa kita yang terdahulu. Apa dosa dulu? Yang dari ni. Kalau tuan-tuan bicarakan hari ni anak luar nikah, anak zina, pelacuran, kelab malam, bar, disco, pusat judi, apa semua tu, kerana silap dulu. Kalau Islam menang dulu, tak ada hari ni. Kerana Islam tak menang dulu, maka hari ni kita mewarisi. Tapi bukan kerja kita nak salahkan orang dulu, itu tak apalah, semoga Allah ampun dosa dia. Tapi tanggungjawab kita membetulkan balik yang tak betul. Setelah betul semula, maka insya-Allah ia akan datang tak ada dosa. InsyaAllah mudah-mudahan akan datang tak ada dosa. Tapi nak betul benda yang lama berkarat ni bukan mudah, tuan. Kalau kita ketuk kuat, cabut karat nanti dia patah. Kalau kita biar berkarat makin banyak, maka kita kena polish, kita kena guna sebagaimana sesuai dengan keadaan dia. Ada perkara aulawiyat, keutamaan mana yang kita nak bagi. Macam kita tak setuju iklan, iklan gambar tak senonoh,
gambar-gambar yang tak begitu baiklah dalam konteks syarak, tapi dia terikat dengan peraturan, dengan akta, dengan perjanjian yang kita kena ambil kira. Seronok bila Sultan Brunei istihar pelaksanaan undang-undang syarak di Brunei. InsyaAllah ada dah orang nak pergi ke Brunei. Ustaz, saya nak duduk di Brunei. Sebenarnya yang penting pada kita ialah Brunei ni kita dalam pelaksanaan kita banyak proses. Di Brunei ni bila pemimpin dah, raja dah, habis. Sebab tu kekuatan kata Nabi SAW dalam hadis pun disebut, An-nas ala dini mulukihim. Rakyat ni akan dicorak oleh corak hidup pemimpin mereka. Dulu waktu Islam sampai ke alam Melayu abad ke-13, para miswara bermimpi jumpa Rasulullah SAW. Kemudian datang peniaga Arab, akhir dibawa berjumpa dengan para miswara. Lalu para miswara masuk Islam. Bila raja masuk Islam, orang besar berempat masuk Islam. Bila orang besar berempat masuk Islam, orang besar 8 akan masuk Islam. Lalu orang besar 16 pun masuk Islam. Penghulu-penghulu masuk Islam. Tinggal JKK je lagi. Jadi mudahlah. Kalau daripada atas ke bawah tu kan mudah. Tapi kalau daripada bawah yang nak Islam desak atas, ini sedang berlaku dalam negara kita. Jadi oleh kerana kita lawan arus, mencongak arus, memanglah ada proses yang kita kena lalui. Tapi putus asa, jangan kecewa lah, jangan putus asa, sebab Allah Ta'ala akan beri pahala kepada kita di atas apa yang kita buat. Baik, yang kedua, yang pertama Allah nak putus. Yang kedua, wa yutimma ni'matahu 'alaika. Dengan sebab kemenangan Islam, kamu akan merasai sempurnanya nikmat Islam ke atas kamu. Islam ni rahmat ya akhi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus kamu